Okay, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan bincangkan tentang CODBF 4133 International Business ataupun perniagaan antarabangsa. Okay, kalau kamu nampak di sini, semester kita ialah semester kedua untuk tahun 2 ini. Okay, untuk keseluruhan diploma kamu ialah semester 4 lah. Okay, kalau untuk kursus kamu sepatutnya DBF. DBF, D itu merujuk kepada diploma, B merujuk kepada kumpulan bisnes. So F ialah kumpulan F lah untuk kita punya program diploma pengurusan perniagaan. Untuk empat ni merujuk kepada semester yang keempat. Satu ni merujuk kepada sama ada kita ada penilaian akhir ke tidak. Kalau kursus yang tiada penilaian akhir, kursus nombor dia sepatutnya menunjukkan kosong lah. Kalau kita satu, maksudnya final exam kita hanya ada teori sahaja. Untuk digit yang ketiga, tiga ni menunjukkan kita ialah kursus vocational yang ketiga. Untuk digit yang terakhir ialah jam kredit kita, iaitu sebanyak 3 kredit. Okey, untuk kursus ini, beban akademik pelajar kita jumlahnya 120 SLT. Maksudnya kita punya jam lah perjumpaan. Okey, untuk beban akademik pelajar ni terbahagi kepada 3 aktiviti. Yang pertama, pembelajaran berbantu. Maksudnya kita jumpa face to face. Kita akan jumpa walaupun online jugalah. Okey, yang pertama ialah kuliah, yang kedua ialah tutorial. Kita tak ada praktikal langsung. Okey, untuk kuliah ini kita akan jumpa 42 jam, tutorial 12 jam. Untuk pengetahuan semua, kita tutorial kita akan jumpa 14 minggu kan. So kalau kamu tengok kat sini memang tak cukup. Macam mana tak cukup tu? Kita cuba kira sepatutnya keseluruhan kita akan jumpa berapa minggu. Cikgu Madam sharekan screen untuk lah tak boleh sharekan screen. Okay, so kita buat kalkulator. Kalau ada kalkulator tu boleh kira 14 kali dengan 4 jam. Setiap minggu kita jumpa 4 jam. Ya, PB kita 70%. Kalau merujuk pada soalan hatai, nanti kita akan masuk bahagian PB. Maksudnya setiap minggu kita jumpa 4 jam. So kita akan jumpa 14 jam. So 14 kali dengan 4 akan bersamaan dengan 56. Kalau 56 cukup tak yang kuliah campur dengan tutorial ni? Ni dapat 54 kan? Lagi 2 jam hilang kat mana? Oh, CO ni salah. Bukan sebenarnya. So, kita akan ada penilaian formal PB. PB 2 jam ni kita akan buat masa tutorial. Maksudnya 1 jam kita akan buat ujian bertulis, macam kuis. 1 jam lagi kita akan buat pembentangan. So, 2 jam ni akan masuk dalam bahagian tutorial. So, campur 2 dapatlah 14 jam. Yang 3 jam yang lain tu termasuk dalam kategori kuliah. Okey, untuk aktiviti yang kedua, pembelajaran kendiri. So, dia ada persediaan untuk kuliah, tutorial. Maksudnya kamu buat persiapan baca sebelum masuk kelas, buat kerja sebelum buat kerja untuk tutorial. Pembelajaran kendiri, maksudnya kamu study ulang kaji untuk final exam ke, ataupun kamu ulang kaji sendiri. Persediaan untuk penilaian, maksudnya kamu buat preparation lah, buat assignment ke, buat study untuk ujian bertulis ke. So, itu untuk bahagian pembelajaran kendiri. Untuk penilaian formal macam biasa, kita ada PB 2 jam dengan PA 2 jam setengah. 6 setengah PA tu kita hanya ada PA untuk teori sahajalah. Okay, so kalau kita tambahkan semua ni, kita akan dapat 120 jam. Kamu belajar untuk kursus DBF 4133. Macam mana dapat 3 jam kredit ni? So, kita boleh rujuk di bawah. Dia ada, ternyata di situ, dinyatakan di situ. Yang ni. 40 jam nosional bersamaan dengan 1 kredit. So tadi kita ada 120 jam. So 120 kita bahagi dengan 40 akan dapat 3 jam kredit. So sama tak dengan atas punya? Kita tengok. Betul. So dapat 3 jam kredit. Okey, untuk bahagian berbagai akademik pelajar lah. Untuk kursus prasyarat, maksudnya kamu kena lulus apa-apa kursus sebelum ni, semester 1, 2, 3 baru boleh ambil kursus ini tak ada, none. So saya akan mengajar
Okey, so ada tanda tangan Puan Farha dengan Puan Zaleha. Okey, so kita akan masuk bahagian matlamat. Menyediakan pelajar untuk mengenal pasti perniagaan antarabangsa, termasuk peranan budaya, persekitaran perniagaan antarabangsa, pasaran global dan persekitaran serta isu dan cabaran dalam perniagaan antarabangsa. Pelajar dilatih menyesuaikan diri dengan persekitaran perniagaan yang dinamik, yang memerlukan tenaga kerja yang lebih proaktif selain mampu berfikir secara rasional, berdaya saing dan berbudaya cemerlang. Saya record tak? Okay. So, kamu akan belajar tentang perniagaan antarabangsa lah. Macam mana budaya sesebuah negara sebab kita buat perniagaan antarabangsa. So, maksudnya kita akan bukan berniaga di negara Malaysia sahaja. Kita akan berniaga sama ada ekspor, import, franchise, pelesenan. Kita akan berniaga di luar negara, di luar Malaysia. So, kita kena tahu budaya. Macam mana efek budaya persekitaran dia terhadap kita punya perniagaan. So, kita kena tahulah benda tu. Okey, yang kedua ialah hipnosis. Pelajar akan mempelajari isu dan cabaran perniagaan antarabangsa. Mengenal pasti pemandu untuk kelestarian perniagaan dan kelebihan daya saing serta strategi memasuki peringkat globalisasi. So, kamu akan dinilai melalui cara-cara macam ni lah. So, kita akan basically kita akan belajar tentang peranan budaya, persekitaran, apa isu yang berlaku, so macam mana cabaran kita, ada pertubuhan apa yang akan mengawal selia kita dan sebagainya lah. Okey, untuk hasil pembelajaran kursus CLO, Course Learning Outcome, kita ada 3 macam biasa. Yang pertama, menjelaskan konsep peranan budaya dan persekitaran dalam perniagaan antarabangsa. So, yang ini kita akan uji dari segi taksonomi belum C3, aras 3, more on kepada aplikasi. PAO1 ialah pengetahuan. Okey, CAO2 pula membincangkan, okey, tadi CAO1 kita akan uji dari menggunakan ujian bertulis lah. Okey, CAO2 membincangkan tentang pasaran global dan persekitarannya dalam kumpulan. So, inilah kerja kumpulan yang akan diuji dari segi A3 lah, aras ketiga untuk efektif. PAO kelima. PAO kelima merujuk kepada berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab sebagai seorang ahli kumpulan lah. Untuk CAO3, mencadangkan penyelesaian dalam isu pengurusan dalam perniagaan antarabangsa. So, ini ialah aras 4, efektif aras 4. PAO yang ke-6. PAO yang ke-6 ialah memahami serta memberi komitmen secara profesional, beretika, bertanggungjawab, selari dengan kod amalan profesion. Okey, CAO kedua ni kita akan buat tugasan perkumpulan dan akan buat pembentangan. So, pembentangan kita akan buat masa tutorial lah. Untuk CAO3 ni kita akan buat dalam tugasan individu. Buat individu, lepas tu kena buat kajian case. Okey, untuk isi kandungan, keseluruhannya kita ada 6 chapter. Okey, untuk chapter pertama kita akan buat pada minggu ni dengan minggu depan. So, kita akan buat online. So, kaedah pendaksiran kita akan buat ujian bertulis pada minggu 7 lah. Sebab kita akan merangkumi 3 chapter. Chapter kedua kita akan buat minggu 3, minggu 4. Lepas tu chapter yang ketiga akan masuk minggu 5 dengan minggu 7. Masa minggu 5 tu kamu masih buat online lagi. Tapi untuk minggu 6 sampai minggu 7, maksudnya start onwards from minggu 6, kita akan jumpa face to face lah. Kamu akan datang balik ke college. So, itu adalah anggaran 18 hari bulan Oktober lah. So, pada masa tu, kita masa naik tu minggu 6. Minggu berikutnya ialah minggu 7. So, kita akan buat ujian pertulis masa tutorial. So, yang chapter akan masuk ialah chapter 1, 2, 3. Okay, chapter 1 dengan chapter 2 tak ada buat penilaian akhir. So, penilaian akhir, dia start dengan chapter 3. 3, 4, 5, 6. Okay, seterusnya untuk chapter 4, kita akan masuk pada minggu 8, minggu 9, 2 minggu, sama juga face to face. Chapter kelima, chapter keempat kita akan buat PB secara tugasan perkumpulan dan pembentangan. Kita akan buat pembentangan pada minggu 9. Okay, minggu 10 hingga minggu 11 pula kita akan masuk chapter 5. Dengan minggu 12 sampai minggu 14 kita akan masuk chapter 6.
Kedua-dua chapter, chapter 5 dengan chapter 6, kita akan buat tugasan individu pada minggu yang 14 tu lah. Okey, kalau kamu tengok kat sini, minggu 12 dengan 13 tu maksudnya dah hujung tahun. So, kita akan last class pada 10 hari bulan 12 lah. Untuk minggu 14, lepas tu kita akan cuti 3 minggu. Lepas tu naik-naik tu, minggu 14 tu maksudnya tahun baru, 2021. So, iaitu yang minggu 14 lah, seminggu tu, minggu yang last tu. Minggu last tu kena hantar tugasan individu. Lepas tu kamu akan study leave week seminggu and then akan buat final exam untuk teori selama seminggu lah. Okey, ini ialah panduan yang indikasi untuk yang cikgu kata tadi, madam kata tadi C3, yang C berapa, tadi C3 kan aplikasi kan. So dia rujuk pada taksonomi Bloom. Ini tak ada apa-apa. Ujian bertulis tu berapa markah? 20 markah. Tadi Hatta tanya, adakah PB kita masih 70%? Setakat ni jawapannya ya. Okey, ujian bertulis tu kita akan buat dalam sejam, ada teori, ada objektif, ada juga struktur macam biasa. Ujian bertulis tu kena ada bab 1 chapter 1 until chapter 3 lah. Untuk tugasan kumpulan dan tangan adalah sebanyak 30 markah pemberat dia. So inilah cadangan dia punya kerja dia. Okay, next ialah laporan kajian kes. Ini ialah individu. Sebenarnya buatlah kajian kes, kena type, lepas tu kena hantar secara individu. Ini sebanyak 20 markah. So ini ialah rumusan dia penilaian kita. PB kita 70%. Ujian bertulis 20%. Tugasan kumpulan dan pembentangan sebanyak 30%. Laporan kajian kes yang individu tadi 20%. Yang chapter 5 dengan chapter 6 tadi. So campur semua 70%. Final exam teori 30%. 100 markah lah keseluruhannya. So inilah jadual yang menunjukkan ujian bertulis. Kita ujian mana? CIO mana? Tadi kan ada 3 CIO. Okey, CIO yang pertama lah kita uji 20 markah. Tugasan kumpulan dan pembentangan tu kita akan uji CIO yang kedua. Untuk laporan kajian kes tu akan refer pada CIO 3 lah. Ini aras-aras dia lah. C3, A3, A4. So cuma keseluruhan PIO kita ada 9 lah. So kita akan uji PIO 1, pengetahuan 5 dengan 6. Okey, ini ialah rumusan untuk jadual spesifikasi pentaksiran berterusan, JSPB. Okey, macam ni ringkasan jugalah. Chapter 1 atau chapter 3 kita akan uji CIO 1 melalui ujian pertulis sebanyak 20 markah. Untuk pasaran global dan alam sekitar chapter 4 kita akan uji dalam CIO 2. Ini group work lah dan kena ada pembentangan. Untuk chapter 6 kita akan uji dalam CIO 3. Inilah laporan secara individu. Okey, ini cadangan masa yang madam dah cakap tadi lah. Masa tutorial kita akan buat. Okey, ini rujukan. Okey, kalau boleh kamu cuba cari buku ini dan belilah. Okey, ini yang madam nak tekankan tentang kehadiran. Kamu kena hadir walaupun online, mesti hadir sekurang-kurangnya 80%. Kalau tak memenuhi perkara 9.1 ni, maksudnya kalau kamu punya kehadiran tak cukup 80%, macam biasalah kamu sepatutnya tak boleh ambil untuk final exam. Okey, inilah matrix dia. Okey, so keseluruhan kita ada PIO sampai 8. Ni yang version yang lama lah. PIO 1 sampai PIO 8. Okey, sedang ada perubahan lagi untuk yang cohort junior kamu lah, PIO 9. Okey, untuk satu kamu diuji dalam CIO 1, CIO 2 menguji dalam PIO 5. Sebab dia tulis kat sini, 3. Untuk yang CIO yang ketiga diuji dalam PIO 6. Kalau kamu tengok aras dia, C3 ialah aplikasi. Maksudnya ujian bertulis, cikgu akan more on aplikasi lah. Bukan kata hafal-hafal je, nyatakan, senaikan. Bukan. Dia akan more on aplikasi. Untuk aras 3, untuk yang ketugasan tu, boleh rujuk pada efektif. A3, valuing. Yang 4 ialah organizing. Okeylah, itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Nanti madam tak menjawab.